Buletin Didik 29 Januari bersama saya Tarushdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin menerima kunjungan daripada Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan Pegawai Kementerian Belia dan Sukan KBS. Kunjungan itu bagi membincangkan perkara berkaitan pembangunan belia dan sukan yang melibatkan murid serta guru di bawah KPM. Menerusi perkongsian Datuk Dr. Razzie di Facebook, pertemuan itu turut membincangkan usaha dan pendekatan untuk memupuk budaya sukan dalam kalangan murid. Selain itu, kaedah bagi mengoptimumkan penggunaan fasiliti sukan kedua-dua belah pihak antara agenda yang dibincangkan. Dalam pada itu, pembangunan bakat sukan daripada peringkat awal anak-anak turut menjadi tumpuan KPM dan KBS. Terkini, program pembangunan dan pencarian bakat adalah antara yang sedang diusahakan. Aspek pembangunan ini perlu diberi perhatian bagi melahirkan generasi pemimpin negara yang berwibawa. Kerajaan Sabah mengarahkan semua sekolah yang terlibat dengan kluster COVID-19 ditutup serta-merta bagi mengekang penyebaran pandemik itu terutama dalam kalangan pelajar. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Masidi Manja berkata penutupan sekolah itu dilaksana untuk tempoh 2 hingga 3 minggu tertakluk kepada pengesahan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Beliau yang juga jurucakap COVID-19 Sabah dalam satu kenyataan berkata, ia berikutan kluster institusi pendidikan telah mencetuskan kebimbangan dan menjadi agenda perbincangan mesyuarat Jemaah Menteri Sabah berkaitan kes di beberapa sekolah di negeri itu. Sejak 1 Januari sehingga semalam, terdapat 10 kluster institusi pendidikan dikesan di Sabah. Terbaru kluster Batu 24 Nabalu direkodkan semalam melibatkan jangkitan di 3 daerah iaitu Kota Belud, Tuaran dan Kota Kinabalu. Kes indeks kluster itu seorang wanita tempatan berusia 31 tahun didapati positif pada 17 Januari dan saringan terhadap kontak keluarga mengesan 3 pelajar sekolah kebangsaan Dallas, Kota Belud positif. Saringan terhadap kontak rapat mengesan 3 lagi kes positif. Sehingga semalam, 22 kes dikesan melibatkan kluster berkenaan. Semua kes positif telah diasingkan dan diberi rawatan yang selanjutnya. Selesai program #KPT Prihatin di Terengganu, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad terus berkunjung ke Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah PSA Shah Alam siang tadi. Kunjungan itu bagi meninjau keadaan di lokasi berkenaan yang terkesan akibat ribut kuat petang semalam. Melalui perkongsian di Facebook KPT, kunjungan tersebut dimulai dengan taklimat daripada pengarah PSA Dr. Muhammad Zahari Ismail berkenaan situasi dan kerosakan yang dialami sekitar institusi itu. Pada kunjungan itu juga, Datuk Seri Dr. Nuraini melahirkan rasa syukur kerana kemusnahan hanya melibatkan harta benda dan tiada kecederaan yang berlaku kepada warga PSA. Turut sama dalam lawatan tersebut ialah Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Zainab Ahmad. Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan memperuntukkan RM2.38 juta untuk pemberian bantuan persekolahan kepada 14,000 pelajar kurang berkemampuan di seluruh negara tahun ini. Peruntukan itu adalah daripada kutipan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawid. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Idris Ahmad berkata, bantuan sebanyak program Jom ke Sekolah bernilai RM170 bagi setiap pelajar itu turut disalurkan kepada pelajar bukan Islam yang layak menerimanya. Manakala untuk Sabah dan Sarawak, bantuan diberikan masing-masing kepada 1,200 pelajar memandangkan kawasan negeri ini luas. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan pelancaran program Jom ke Sekolah 2022 peringkat kebangsaan serta penutupan program Dekat di Hati Anak Malaysia di Desa Kencana Felda Sahabat, Lahad Datu Sabah. Sumbangan itu diharap dapat meringankan beban ibu bapa dalam menyediakan keperluan persekolahan anak-anak tahun ini selain menyuntik semangat belajar dan berjaya dalam kalangan pelajar. Kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence adalah keupayaan komputer dan robotik untuk melakukan perkara yang sama dengan manusia, tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan memerlukan kecerdasan dan kebijaksanaan manusia. Jadi ia mampu dilakukan oleh komputer. Teknologi pengecaman wajah atau facial recognition merujuk kepada keupayaan komputer untuk mengenal pasti seseorang melalui ciri-ciri unik muka mereka. Bidang teknologi ini adalah sebahagian daripada teknologi pengecaman imej yang memproses imej muka dengan menggunakan algoritma pemprosesan imej.
Pengecaman wajah berfungsi dengan mengenal pasti corak unik. Sistem ini menggunakan kamera yang merekod imej seseorang dan diproses melalui algoritma pengecaman wajah untuk mengenal pasti corak unik di muka seperti jarak antara mata, jarak di antara dahi hingga ke dagu dan panjang rahang. Dan kemudian maklumat ini akan dibandingkan dalam rekod yang ada dalam pangkalan data untuk mendapatkan padanan yang tepat. Pada tahun 2018, Universiti Teknologi Petronas telah melaksanakan pengacaman wajah untuk merekod kehadiran pelajar dan setahun kemudian, Sunway University pula menggunakan teknologi ini untuk mengawal akses ke perpustakaan kampus. Bertemu kembali. Bersama mengorak langkah mencipta kecemerlangan dalam sukan dengan atlet, ibarat irama dan lagu yang tidak dapat dipisahkan, begitu juga dengan fisioterapi dan sukan saling berhubung kait demi memastikan atlet dan sesebuah pasukan itu lebih mantap dan bersedia beraksi pada setiap saingan yang mencabar di peringkat dalam maupun luar negara. Segmen Kejaya Pilihan minggu ini mendekati karier jurupulih perubatan atau lebih sinonim dipanggil ahli fisioterapi. Berkhidmat di Institut Sukan Negara ISN di bawah cawangan rehabilitasi sukan, Aila Syamira Jamal Syaban memulakan karier sebagai ahli fisioterapi sejak 10 tahun lalu. Penglibatannya dalam bidang fisioterapi sejak peringkat universiti bermula dengan nasihat dan dorongan ibunya yang menggalakkan anak ketiga daripada 4 beradik ini mengambil diploma fisioterapi. Sebenarnya minat tu datang selepas saya mulakan praktikal saya sebagai student diploma. Ketika itu salah seorang pensyarah saya, dia bawa kami ke praktikal terlibat dengan sukan Sukma. Sukma Melaka 2010. Di situ baru timbul minat sebenarnya dengan fisioterapi ni. Sebab saya ingat fisioterapi ni pekerjaan yang agak macam dekat hospital, rupanya ada fisioterapi sukan. Tugasannya bukan sekadar merawat dan memulihkan kecederaan atlet, tetapi juga membantu memenuhi keperluan fisiologi seseorang atlet. Aila perlu bekerjasama dengan pelbagai pihak seperti jurulatih dan pakar nutrisi dalam memastikan kesihatan atlet berada pada tahap optimum. Kecederaan tak akan berhentikan atlet daripada teruskan latihan ataupun menyertai pertandingan. Itu agak menarik tau kat sini. Dia macam dia bagi diri kita ataupun sebagai fisioterapi satu cabaran untuk sentiasa melangkah bersama atlet. Kalau tak, kita tak dapat capai apa yang kita nak bersama dengan atlet. Menariknya tentang karier ini, Aila berpeluang ke temasya-temasya sukan besar bagi membantu mempersiapkan atlet dari segi fisiologi dan beberapa aspek lain sebelum seseorang atlet atau pasukan mula bertanding. Tidak kira atlet normal atau atlet para, setiap daripadanya meninggalkan memori yang cukup berharga sepanjang karier wanita kelahiran Jitra Kedah ini. Cabaran yang paling menarik yang tak boleh lupa saya sampai sekarang saya tergelak. Sebelum pertandingan, atlet perlu warm up. Dan untuk Paralimpik, dia perlu fokus. Untuk atlet para dia fokus. Dia ambil bahagian pada olahraga. Ketika itu dia minta pada saya adalah coklat Cadbury, mana untuk dia rasa lebih bertenaga. Ketika saya tengah bantu dia stretching, kat situ bila saya kata saya tiada, dia meltdown. Maknanya para atlet ni ada special treatment sikit, dia meltdown. Kat situ saya habiskan masa dekat 2 jam mencari coklat Cadbury supaya dia boleh bertenang kembali untuk masuk pertandingan. Sebagai individu yang sentiasa bersama atlet dan mengetahui keperluan fisiologi atlet, Aila adalah orang pertama yang menilai keadaan atlet sekiranya cedera di lapangan sebelum memaklumkan kepada pegawai perubatan mengenai kesesuaian rawatan kepada atlet. Berbeza dengan doktor, jururawat maupun tukang urut, kerjaya ahli fisioterapi adalah profesion berasaskan sains dan mengambil pendekatan keseluruhan insan untuk kesihatan dan kesejahteraan termasuk gaya hidup pesakit. So, jangan risau kalau adik-adik masih rasa laru ataupun masih confused, jangan risau. Kenal dulu apa itu kerjaya fisioterapi. Sebab cita-cita saya kecil-kecil nak jadi askar. Saya minat dengan senjata tapi bila dah besar kenal dengan fisioterapi, senjata saya adalah tangan saya dan
ilmu saya untuk bantu atlet. Trafik sesak berikutan peningkatan kenderaan semasa cuti perayaan Tahun Baru Cina di Lebuhraya Kuala Lumpur, Karak. Lebuhraya Pantai Timur LPT menerusi Twitter melaporkan aliran trafik sesak bermula dari Lebuhraya Lingkaran Tengah MRR2 sehingga ke Plaza Tua Gombak menghala Kuantan. Kesesakan sepanjang hampir 6 km turut dilapor berlaku dari Plaza Tua Gombak hingga ke kilometer 26.2 menghala Kuantan. Selain itu, kesesakan berlaku sepanjang 6 km dari kilometer 45.5 hingga 51.3 menghala Kuantan, Bukit Tinggi, Lentang. Konsesi tol telah menjangkakan berlakunya peningkatan jumlah trafik di lebuhraya utama seluruh negara sejak semalam hingga 6 Februari ini dengan jumlah kenderaan meningkat daripada 1.4 juta kepada 1.6 juta. Dalam pada itu, terdapat pengurangan 10 km sejam had laju melibatkan jalan persekutuan dan jalan negeri di seluruh negara berkuat kuasa Selasa lalu hingga 8 Februari. Kementerian Kerja Raya memaklumkan pengurangan berkenaan adalah bersempena perayaan Tahun Baru Cina yang akan disambut pada 1 dan 2 Februari. Dalam satu kenyataan, kementerian itu berkata pengurangan terbabit menjadikan had laju jalan persekutuan kini 80 km sejam daripada 90 km sejam, manakala jalan negeri daripada 80 kepada 70 km sejam. Jelasnya, perwataan pengurangan had laju sementara ini adalah antara langkah keselamatan dan pemantauan diambil kerajaan bagi meningkatkan keselamatan dan mengurangkan risiko kemalangan jalan raya yang kerap berlaku pada musim perayaan. Pihaknya turut bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan dan PDRM dalam mengambil langkah awal mengadakan program pemantauan jalan raya secara berterusan. Berbaki 2 hari sebelum Tahun Baru Cina, sama seperti setiap perayaan yang diraikan pelbagai kaum di Malaysia, setiap daripadanya pasti mempunyai tradisi turun-temurun tersendiri termasuk kaum Cina. Bagi keluarga Jayden Cheng Wei Ji, menempah sepasang samfu baharu atau pakaian tradisional Cina bagi lelaki adalah antara rutin tahunan mereka. Menurut Jayden yang berusia 12 tahun, samfu membawa maksud baju dan seluar dalam bahasa dialek Cantonese. Selain itu, keluarga ini juga akan membahagikan tugasan untuk setiap ahli keluarga dalam membuat persiapan sempena perayaan tersebut. Saya dan adik sentiasa ditugaskan untuk menghiasi rumah kami dengan mengikut zodiak tahun dan kreativiti kami. Kami akan menghiaskan rumah dengan kain merah, alat-alatan perhiasan rumah dan hiasan danung yang baru dibeli. Selain itu, kami juga akan menulis Tahun Baru Cina kaligrafi pada kertas merah yang akan memberikan maksud Om dan Tua untuk keluarga kami. Salah satu aktiviti persiapan Tahun Baru Cina yang saya paling sukai ialah mengikut ibu bapa ke pasar raya untuk membeli limau lokam, hamper, kuih muih dan biskut Tahun Baru Cina untuk dihadiahkan kepada saudara mara dan kawan-kawan kami. Tambahnya, lagu-lagu perayaan Tahun Baru Cina yang berkumandang di merata tempat bukan sahaja memeriahkan suasana, malah membuatkan dia lebih teruja untuk menyambut perayaan itu, terutama selepas tamatnya PKP. Dalam pada itu, Jayden mengakui tahun ini dirasakan begitu istimewa kerana tahun harimau mengikut kalender Cina sama seperti tahun kelahirannya. Dia juga tidak sabar pulang ke kampung bertemu datuk dan neneknya untuk makan besar kerana sebelum ini mereka hanya mampu bertemu secara maya. Dan seperti kanak-kanak lain, Jayden dan adiknya semestinya menaruh harapan tinggi untuk mendapat ampau atau duit raya daripada saudara mara di kampung. Namun dia sempat mengingatkan orang ramai dalam kegembiraan dan keterujaan menyambut Tahun Baru Cina, prosedur operasi standard SOP perlu terus dipatuhi di mana jua.
Bunga ros atau mawar yang diminati sejak kecil membawa tuah kepada seorang bekas pensyarah kaunseling dan psikologi Universiti Malaysia Terengganu UMT. Bukan setakat indah menghiasi halaman rumahnya tetapi juga membantu menjana pendapatan sampingan. Malah Dr. Sharifah Marzeti Adibah Al-Said Muhammad turut menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan melalui perniagaan bunga rosnya. Halaman rumahnya yang persis taman di luar negara menarik perhatian ramai membolehkan Dr. Sharifah Marzeti Adibah menyediakan khidmat terapi bunga ros percuma kepada pengunjung berdasarkan kepakarannya dalam bidang terapi seni ekspresif. Sekeliling kediamannya di Hulu Terengganu hanya dipenuhi bunga ros. Terdapat bahagian menghasilkan adunan untuk benih dan penghasilan baja organik di bawah jenama Zeti Roses selain tempat menanam benih dan membaja. Ladang ini menjadi tumpuan setiap hujung minggu, baik yang mahu melawan untuk khidmat terapi atau memborong benih. Hobi menanam ros ni dah nak masuk 11 tahun. Okey, dah 11 tahun lah saya menanam pokok ros. Hanya bermula dengan hobi and then ada permintaan, saya hasilkan produk baja sendiri, baja organik. Okey, saya hasilkan tanah campuran khas untuk ros pun hasil daripada R&D sendiri. So daripada jualan hanya menjual ataupun pasarkan jualan pokok ros dan produk-produk asas penjagaan pokok ros, kini telah pergi kepada menghasilkan produk kecantikan berasaskan pati ros, berasaskan bunga ros. Ratusan jenis pokok bunga mawar ada di sini, antaranya English Roses, Hybrid Teas dan Grandiflora. Kajian yang beliau lakukan juga berjaya membuktikan bahawa tanaman ini subur bukan hanya bergantung kepada cuaca sejuk, tetapi paling penting adunan tanah, baja dan cara penjagaan yang betul. Dan ros ni bukan sekadar terapi minda, bukan juga terapi untuk emosi, jiwa kita, spiritual kita. Dia juga adalah satu bentuk aromaterapi dan satu hobi yang boleh mengeratkan hubungan kita suami isteri dan keluarga, dan satu terapi yang boleh beri kebahagiaan kepada semua orang. Saya percaya semua orang bila tengok bunga ros yang pelbagai, warna-warni, kelopak dia yang cantik, kelopak dia yang pelbagai, akan rasa tersentuh dari segi emosi, akan rasa gembira melihat kembangan-kembangan roses. Itu pun satu terapi sebenarnya. Satu kebaikan lah yang boleh kita berikan kepada semua orang. Spesies bunga berkualiti ini turut menembusi pasaran di Indonesia dan Turki. Di nursery ini juga terdapat tanaman beberapa spesies pokok anggur. Casa Loca Guatavita di pinggir Bogota kini menjadi tadikan terbaru pelancong di Colombia. Lebih dikenali sebagai rumah terbalik, semua perabot di dalamnya disusun dalam arah bertentangan berbanding perabot dan bangunan biasa. Pembinaan rumah terbalik ini mempunyai kecondongan 5 darjah ke kiri dan 5 darjah ke belakang bagi menghasilkan ilusi optik kepada pengunjung. Rumah pelik itu adalah cetusan idea Fritz Schall, seorang warga Austria yang sudah tinggal di Colombia selama lebih 2 dekad. Ternyata kewujudan Casa Loca telah menarik ratusan pelancong dalam masa kurang sebulan selepas perasmiannya. Pembinaannya bermula 2 tahun lalu. Walaupun telah siap dibina, perasmian Casa Loca terpaksa ditangguhkan berikutan pandemik COVID-19 yang melanda dunia ketika itu. Dan pada 8 Januari lalu, rumah ini akhirnya secara rasmi dibuka kepada pengunjung. Menurut penciptanya Fritz Schall, pembinaan Casa Loca bukanlah suatu tugas yang mudah kerana semua objeknya adalah di kedudukan yang berlawanan dengan rumah sedia ada. Sukan. Pemain beregu wanita negara Lee Mengyan menjadi pemain terbaru mengumumkan meninggalkan Persatuan Badminton Malaysia BAM. Badan induk itu dalam satu kenyataan menjelaskan ketua pasukan wanita pada saingan Piala Uber 2020 dan turut beraksi di Sukan Olimpik Tokyo menamatkan ikatannya bersama kamp kebangsaan berkuat kuasa hari ini. Tidak seperti kemelut yang melanda pemain perseorangan lelaki negara, Lee Zijia dan Goh Jingwei, keputusan Mengyan untuk meninggalkan BAM bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Mengyan dilihat masih bergelut untuk membentuk kombinasi mantap bersama gandingan baharunya Yap Cheng Weng selepas pasangannya sebelum ini Chow Mei Kwan mengumumkan persaraan sebaik tamat Sukan Olimpik Tokyo Ogos tahun lalu. Antara pencapaian Mengyan ketika bersama Mei Kwan adalah naik juara terbuka India 2019, juara antarabangsa Saitmodi 2018 dan naik juara terbuka Rusia 2018.
Mendia menerusi satu kenyataan di media sosialnya menjelaskan biarpun tidak lagi bersama BAM, namun dia tetap akan meneruskan kerjayanya sebagai pemain profesional dan mewakili Malaysia. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberi sokongan terhadap kerjanya. Juara bertahan Liga Super Johor Darul Takzim terus giat mempersiapkan pasukan menjelang musim baharu 2022 apabila dijadual menentang kelab Latvia Riga FC malam ini pada aksi ketiga pramusim di Dubai, Emirat Arab Satu UAE. Sudah pasti keyakinan dan motivasi Harimau Selatan semakin bertambah selepas berjaya melakar kemenangan 1-0 ke atas kelab UAE Shabab Al-Ahli. Pemain import baharu Musa Sidibe muncul juara JDT apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan ketika turun menentang salah satu pasukan yang beraksi dalam saingan Liga Juara-Juara Asia ACL musim ini, Shabab Al-Ahli. Ini merupakan gol kedua pemain import kelahiran Mali itu bersama JDT dan tidak mustahil dia akan menjadi pilihan Benjamin Mora di bahagian serangan untuk bergandingan bersama Bergson da Silva dan Fernando Forestieri dalam saingan Liga Malaysia musim ini. Selain itu, JDT juga dijangka menggunakan Hikmat Syami Syafari dan Khalid Murga apabila masing-masing diberi peluang untuk membuat penampilan sulung bersama juara Liga Super 8 kali berturut-turut itu di Dubai. JDT akan terus mencuba kombinasi baharu apabila dijadual menentang kelab Latvia Riga FC malam ini sebelum menutup aksi pramusim menentang dua kelab dari Rusia, Rodina Moskow dan Spartak Moskow 2 dan 5 Februari depan. Terengganu berjaya meneruskan rentak kemenangan dalam saingan Liga Futsal Premier Malaysia MPFL 2022 selepas mengatasi TRW Kelantan FC dengan keputusan 4-2. Turut melakar kemenangan adalah Negeri Sembilan yang menewaskan KPT PST Mustang 3-2 manakala Kuala Lumpur menundukkan Perak 4-1. Selepas tewas dalam 3 perlawanan, Kuala Lumpur akhirnya meraih kemenangan pertama dalam saingan MPFL musim ini. Berdepan Perak di Kompleks Sukan Peninsula Shah Alam, Kuala Lumpur memperoleh 2 gol pantas menerusi jaringan Ainur Rafiq Ramli dan Fadli Jafri pada minit ke-5 dan ke-6. Minit ke-17, skuad Kota Tambah Selesa apabila Izzuan Shah Adham Shah menjadikan kedudukan 3-0. Sekalipun Perak mendapatkan jurang gol pada babak kedua menerusi penyudah Farid Ashraf Kamaruzaman minit ke-23, Effendi Muhammad Ali hanya memerlukan 8 minit berselang untuk meletakkan Kuala Lumpur Selesa mendahului 4-1. Tiada lagi jaringan menyusul, skuad bimbingan Zul Azmi Zulkifli ceria menutup 3 mata penuh pada perlawanan keempat dan dijadual menentang KPT PST Mustangs esok. Persiapan menjelang Tahun Baru Cina di Indonesia mengakhiri Buletin Didik. Saya Tarusydi Muhammad Azri, salam hormat dan kita jumpa lagi.